Dan sekejap lagi saya akan kongsikan skrin ya untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan semua kepada bahan-bahan yang kita gunakan dalam perbincangan kita pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي بي أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بي عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dan kita memohon agar Allah sentiasa bersama kita, membantu kita, memberikan kekuatan dalam semangat dan usaha kita untuk menimba ilmu kalam Allah ini, ya, insya-Allah. Okey, saya terus kongsikan skrin. Okey. Lepas tu tuan-tuan lihat beberapa maklumat di skrin. Yang pertamanya kita dipaparkan dengan maklumat di dalam corpusquran.com kepada kalimah nu'minu. Kalau tuan-tuan lihat di bawah tu, scroll ke bawah tu, nu'minu ni adalah kalimah yang di dalam ayat, disertakan sekali ayat di bawah tu, iaitu ayat wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu nu'minu kama amanas sufaha. Ya, kalau tuan-tuan lihat di sini di atas ni dia berikan 3 huruf akar dia, alif mim nun. Alif mim nun, sebenarnya kalimah ni adalah juga kata terbitan daripada alif mim nun yang juga telah pun menerbitkan kalimah-kalimah yang sama di dalam ayat itu, iaitu kalau tuan-tuan tengok di sini gaya arrow kan dia, ya, dia sama kumpulan ataupun sama kalimah yang diterbitkan daripada huruf akar yang sama juga seperti sebelum tu aminu, iaitu kalimah yang keempat, wa iza qila lahu aminu. Kemudian kita juga jumpa amana sebelum tu, ya, juga daripada 3 huruf akar yang sama. Dan sekarang ni kita membincangkan nu'minu. Sebenarnya dia adalah daripada 3 huruf akar yang sama. Bila 3 huruf akar yang sama bermakna kata dasar yang sama, ya, kata dasar yang sama. Jadi kata dasar yang adalah amina yang telah kita buat di dalam kalimah aminu dengan amana dulu, ya. Kita dah buat pembentukan kalimah, kita telah melihat kata dasar dia ataupun kata akar dia. Dan di dalam ayat ni sekali lagi satu kalimah mana digunakan, ya. So semua ini adalah kumpulan kata terbitan yang sama, huruf akar yang sama, kata akar yang sama, ya. Tetapi pembentukan kata terbitannya berbeza kerana dia mengambil jenis dan wazan yang berbeza, ya. Jadi aminu ni jenis dia apa? Adalah fi'il amar, ya, wazan keempat. Amana adalah fi'il madhi maklum, wazan keempat. Sekarang ni nu'minu adalah fi'il mudhari' maklum, wazan keempat.
Dan amanah ni dengan amanah ni samalah, ya, iaitu fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Itulah cara kita mengenal, ya, kalimah-kalimah di dalam Al-Quran, terutamanya kalimah yang telah kita bincangkan dan kita telah bahaskan, supaya apabila tuan-tuan jumpa di ayat-ayat lain, di surah-surah lain, tuan-tuan telah mengenal kalimah tu, jadi dia sangat-sangat membantu kita, ya, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, ya. Dan sebelum tu kita telah melihat maklumat di dalam digital Al-Quran, tafsir dan perkata tu, yang mana kita telah pun simpannya di dalam apa? Okey, sebelum tu maklumat ni, ya. So tuan-tuan dah dapat maklumat apa dia? Hamzah qata' itu dipanggil hamzah istifham, ya. Nu'minu tu ialah fi'il mudhari', tapi dia tidak terangkan dengan detail dia, ya. Detail dia juga dia bantu di sinilah, kalau tuan tengok belah sebelah sini, ya, iaitu dia ada fi'il mudhari', ya. Yang ni atas ni, ya, apa tu, ya, interrogative tu ialah hamzah istifham. Yang bawah ni dia kata first person plural form 4. Form 4 tu wazan keempat. Imperfect verb tu ialah fi'il mudhari'. Plural ialah majmu' ataupun jamak. First person tu ialah mutakallim, kerana non adalah kami. Kami adalah kumpulan mutakallim, ya. Kumpulan orang pertama kita panggil dia mutakallim. Bahasa Inggeris dipanggil first person, ya. Bila dikata first person tu, dia merujuk kepada apa di dalam kalimah tu? Dia merujukkan kepada pelakunya, iaitu fa'il dia. Jadi first person tu ialah fa'il dia. Okey. Doktor, saya ini yang boleh tukar pada bahasa Melayu, apa, terjemahan boleh tukar pada bahasa Melayu lah. Boleh. Ya, Tapi saya tak lupa. bahasa Melayu kita right click je, ya. Right click. Right click, lepas tu ada translate tu Melayu ni. Tu dia translate lah. Tetapi kena hati-hati juga, ya. Sebagai contohnya, tuan-tuan tengok terjemahan yang diberi apa ni, ya. Dia kata hendaklah kami beriman, ya. So kalau tengok translation ni tak betul, ya. Dia bukan hendaklah. Hendaklah tu adalah dalam apa? Dalam bentuk fi'il amal indirect. Tak secara langsung, tapi ini bukannya fi'il amal. Dia adalah fi'il mudhari' dan dalam bentuk soalan. So sepatutnya bukanlah hendaklah. Sepatutnya apa? Patutkah kami beriman? Tu. Jadi maknanya bila kita menggunakan apa ni, terjemahan ni boleh, tapi hati-hatilah, ya. Jangan ikut saja, ya. Jadi kita kena berhati-hatilah, ya, penggunaan, sebab dia menggunakan terjemahan Google ni, ya. Google ni dia tak sama dengan kefahaman manusia, ya. Dia macam robot lah. Robot dia tak fikir, ya. Dia tengok, dia banding-banding je, lepas tu dia terjemahkan, ya. Doktor, Ya. apa maksudnya kata kerja tak sempurna atau dalam bahasa Inggeris tadi imperfect tense? Betul. Kalau boleh tiga-tiga kena apa, ya, kena mahir lah. Bahasa Inggeris dia kata imperfect tense, tak Yelah, sempurna. tapi apa maksudnya? Imperfect tense maknanya belum siap. Satu kata kerja yang belum habis. Itu maksud dia. Mudhari' ialah kata kerja yang dia berbanding dengan madhi, kata kerja yang sudah siap. Beres, orang kata. Sebab tu dia gunakan tak sempurna tu, ya. Tak sempurna. Apa cara lain Melayu nak menerangkan ialah dia terbagi kepada 4, ya. So di dalam kelas intensif tu kita akan senaraikan semua fi'il mudhari' ini, ya. Yang tak sempurna ni dia berlaku dalam 4 keadaan. Nu'minu tu maksudnya majhul ke? Betul, majhul. Ya. Nu'minu. Tidak, dia maklum, tapi dia wazan keempat.
Kalau majhul dia apa? Dia bukannya mim baris bawah, dia akan mengambil mim baris atas. Itu majhul. Terima kasih Doktor. Okey. Macam mana kita nak tahu tu, senang saja ya. Tuan-tuan kena biasa dengan template. Saya sarankan semua orang mahir dengan template ni ya. Saya akan cuba tunjukkan template tu sekali. Saya gunakan double window screen ni. Okey, nanti yang ni kita ambil yang ni. Okey. Patutnya dia sekali lagi. Okey, bawah nampaknya. Okey, cuba tengok. Nuk Minu. Ya. Tengok acuan dia ya. Acuan dia ialah ini kita tengok bawah bahagian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada maklum, ada majhul ya. So kita sudah lihat tadi dia wazan keempat ya, wazan keempat mana dia tulis inilah bentuk empat, mana wazan keempat. So lihat bahagian wazan keempat yang inilah. So fi'il mudhari' ada dua wazan keempat, satu yuf'ilu, satu yuf'alu. Jadi nun ni asal dia ialah ya lah. Ya, so kita tukar ya kepada nun jadilah nuf'ilu. Yang ni nuf'alu. Ya, kalau kita masukkan tiga huruf akar ni ke dalam ni, fa ni ganti dengan hamzah, ain ni ganti dengan mim, lam ganti dengan nun, dia akan jadi apa? Nu'minu. Kalau yang ni dia bukan jadi nu'minu, dia jadi apa? Mim ni akan mengambil baris atas sebab ain baris atas. Jadi nu'manu. So kalau majhul dia nu'manu. Senang je nak mengenalnya, iaitu huruf kedua ni kalau maklum dia baris bawah, kalau majhul dia baris atas. Tu ya, maklum dengan majhul dia senang je. Yang lain semua sama. Yang beza dia huruf kedua saja baris. Satu baris bawah, satu baris atas. Ya. So gunakan, tuan kena mahir template ni ya. Gunakan sebaik mungkin ya. Kalau kita ada workshop tu nanti tuan-tuan masuk ya, jangan lepas peluang sebab kita jarang buat workshop tu. Ya, tujuan workshop tu kita nak bantu kemahiran ya. Okey. Dan cuba kita lihat pula maklumat yang kita kumpulkan daripada digitalquran.com ya. Digital Quran tafsir dan perkata. Yang kita telah pun buat catatan dia. Hamzah qata' ni kita dah terangkan dia adalah dipanggil hamzah istifham, iaitu hamzah pertanyaan yang membawa erti patutkah. Ya. Istifham bermakna apa? Untuk dapatkan kefahaman. Itu makna istifham. Untuk mendapatkan kefahaman. Ya. Bila untuk mendapatkan kefahaman, apa kita buat? Kita kena tanyalah. Kalau kita nak mendapatkan kefahaman daripada kawan kita, apa kita buat? Kita tanya kawan kita. Sebab tu dinamakan hamzah istifham tu hamzah pertanyaan. Ya. Okey. Kemudian di sini adalah komponen fi'il mudhari'-nya. So di dalam ini bila kita lihat fi'il mudhari' ya, komponen fa'ilnya sudah disertakan sekali dengan diwakili ya, diwakili oleh huruf kita panggilkan mudhari'ah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, nun tu dia mewakili fa'il dia ya, tapi itulah tanda kepada fa'il. Dia adalah tanda ya. Fa'il sebenarnya di mana? Fa'il sebenarnya mustatir. Fa'il yang sebenarnya tak ada dalam ni ya. Dia hanya diwakili sebab nun bukannya dhamir ya, dia hanya mudhari'ah, dipanggilkan nun mudhari'ah.
Jadi dia mewakili fa'il. Fa'il yang sebenarnya ialah apa? Nahnu, kami. Ya, nahnu tu barulah kami. Jadi nun ni hanya mewakili saja, sebab tu kita panggilkan dia nun mudhari'ah. Ya. Dan dia mewakili kami itu sebagai fa'il yang muzakkar majmu' yang marfu'. Ya. Okey, so persoalannya macam mana kita tahu dia majmu', ya. Sebab nun boleh jadi mufrad, nun boleh jadi musanna, nun juga boleh jadi majmu'. Ya, sebab kalau dia mufrad, tulisan dia sama. Musanna, tulisan dia sama, ejaan dia sama. Jamak pun dia sama. Jadi macam mana kita nak mengenal dia majmuk, kita akan tengok dalam konteks ayat. Ya. So dalam konteks ayat ni, kami yang dimasukkan tu ramai. Ya. Kadang-kadang kami boleh jadi seorang. Kami juga boleh jadi dua orang. Dan kami juga boleh jadi ramai. So kita akan tengok konteks bilangan tu di dalam ayat ni, ya. Sebab kalau kita kita balik kepada ayat tadi di dalam di dalam korpus ni, kita tengok ini ayat ini, ya. Semuanya menceritakan kami tu berkaitan dengan apa? Hum. Itu ramai lah tu. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, bukannya kepada seorang ataupun kepada dua orang. Ya. So walaupun nu ni boleh jadi penulisan dia sama je. Seorang, dua orang dan ramai, dia tetap sama nuk minu. Tak ada penambahan di ujung nun tu, tidak ada. Ya, kadang-kadang fi'il mudhari' ada tambahan imbuhan jamak, iaitu apa? Ada waw nun ataupun ada waw alif ziyadah, ya. Tetapi untuk kami mutakallim dia tidak ada, ya. So mufrad, musanna dan mujamak, ejaan dia sama saja. Okey. Apa lagi? Nak menunjukkan dia tu jamak, qalu, ya. Dalam fi'il madhinya ada waw alif ziyadah. Alif ziyadah ni maknanya ramai yang berkata. Jadi apa dia masukkan kami tadi ialah orang yang berkata di dalam qalu tu, makna dia jamak lah. Itulah menunjukkan fa'il di dalam nu'minu tu adalah yang majmu', ya, bukannya seorang ataupun dua orang, ya. Walaupun ejaan dia adalah sama. Jadi kita mesti boleh tahu nak membezakan, ya. Kalau tidak nanti kita bagikan terjemahan yang salah pula, ya, sebab ejaan dia adalah sama, ya. Sekarang ni kita buat penerangan, kita telah melihat keterangan, sudah tahu komponen tu, ya. Kemudian sekarang kita buat penerangan kepada kalimah nu'minu, ya, menggunakan maklumat-maklumat yang telah kumpul di sini. Cuma kita akan tambah sikit saja apa dia. Kita akan tambahkan dari aspek fa'il ni, kita detailkan sikit lagi, iaitu fa'il yang mustatir, ya, mustatir. So untuk itu kita pergi ke mana? Leksi logos, ya, seperti biasalah kita gunakan leksi logos. Kita boleh tutup yang ni dulu. Dan kita buat tajuk kedua, iaitu penerangan kalimah nu'minu, ya. Komponen sudah selesai. Jadi kita terus kepada penerangan. Doktor, boleh tak doktor terangkan yang apa tu, yang jadi marfu tu, majmuk yang marfu tu kerana nun tu ke? Yang menunjukkan ramai tu. Dia marfu tu. Nun tu ialah dia mewakili fa'il dia yang ramai. Yang marfu tu. Yang Marfu tu. marfu' ialah, Tanda untuk marfu. Marfu' tu komponen apa, ya? Komponen fa'il kan? Marfu' Fa'il kan? yang marfu. Okey, tengok ada dua marfu' sini, ya. Nampak? Pertamanya fi'il mudhari' itu sendiri marfu' dengan tanda nun baris hadapan. Itu tanda marfu' kepada fi'il mudhari'. Okey.
Kemudian marfu' juga kepada komponen fa'il dia. Fa'il, semua fa'il kepada kata kerja mesti marfu'. Jadi sebab tu kita tulis dua marfu' ni. Satu, kata kerja sendiri marfu', ya, kata fa'il dia juga marfu'. Ya. Kenapa dia mengambil marfu' doktor? Yang mana? Fa'il ke? Untuk kalimah. Kalimah kata kerja. Ya, kenapa dia Okey. mengambil marfu'? So kalimah kata kerja bila dia mengambil marfu' dia ada ada implikasi dia. Implikasinya bermakna ya perbuatan tu sedang berlaku. Sedang berlaku. Kalau yang belum berlaku dia tidak mengambil marfu', dia mengambil majzum pula. Dia akan tanda sukun pula. Dia punya konteks berbeza. Ya, kadang-kadang kita jumpa fi'il mudhari' boleh juga mengambil baris atas. Non bukan baris depan, non baris atas. Itu dipanggilkan mansub. Ada fi'il mudhari' yang mansub. Kalau mansub maknanya konteks dia perbuatan tu belum lagi berlaku tapi akan berlaku. Itulah konteks dia. Jadi dalam konteks acuan dia dah memang macam itu kan doktor? dia memang tulisan dia macam ni jadi marfu' lah. Ha. Kalau dia baris atas barulah kita terangkan sebagai mansub. Doktor, mungkin saya beri pandangan sedikit. Kalau ini menjadi marfu' kerana memang ada dhammah huruf nun itu, tetapi satu lagi ialah dia tidak ada amil yang menjadikan dia mansub. Misalnya katakan an ke lan ke, itu yang menyebabkan fi'il mudhari' itu menjadi mansub, ataupun tak ada amil yang menjadikan huruf yang menjadikan fi'il itu majzum, misalnya lam atau lamma. Jadi kerana Betul. tiadanya huruf-huruf nasab atau huruf-huruf jazam, Dia jadi ada kita amil boleh dia. katakan jadi kerana tiadanya huruf-huruf yang serupa itu menyebabkan kita boleh katakan dia ajalah menjadi marfu'. Betul. Okey, dalam mengenal kalimah fi'il mudhari', ya, default dia ialah marfu'. Ya, default dia marfu'. Jadi kalau dia berubah daripada marfu' untuk pertamanya sebab status dia berbeza. Bila status dia berbeza, untuk memarfu'kannya, memansubkannya sebagai contoh, dia mesti ada amil, dipanggil amil, ya. Penyajar kata itu mesti ada amil dia. Contohnya salah satu pada amil ialah lam ta'lil. Lam ta'lil akan membuatkan fi'il mudhari' itu jadi mansub. Ya. Itu proses dia, bukannya sebab, ya. Kita kena faham konsep fi'il mudhari' ni, i'rab ni, ya. Itu proses dia. Tapi kenapa dia mansub? Itu status. Kerana perbuatan tu belum berlaku, hanya akan berlaku. Itulah sebab bila kita tanya kenapa, bukannya amil, ya. Amil tu proses. Kita kena bezakan, kita kena faham falsafah, ya, falsafah bahasa ni. Jadi nak memproseskan supaya dia menjadi mansub, kita tambah amil sebelumnya, iaitu lam ta'lil ataupun kalimah nasab an. Untuk berlaku sesuatu, dia akan menjadilah dia dalam konteks mansub, ya. Tapi kenapa dia mengambil mansub? Bukannya disebabkan oleh amil, disebabkan oleh status, ya. Sebab perbuatan tu belum berlaku, bukannya berterusan berlaku. Begitu juga jazam. Ya, jazam, kenapa dia mengambil jazam? Sebab dia mengambil konteks imperatif, bahasa Inggeris dipanggil, yang bersabit dengan suruhan, sabit dengan larangan. Dia kena mengambil i'rab yang jazam, ya. Bagaimana caranya ialah dia akan memerlukan amil, ya, untuk mengubahkan barisnya, ya, daripada marfu' kepada majzum. So contohnya ada lam. Lam tu amil. Bukannya sebab lam dia menjadi jazam, ya. Itu kena faham. Lam tu dia punya proses saja. Amil saja.
Tapi kenapa ialah sebab perbuatan yang terlibat dengan suruhan dan juga larangan. Ya, dan suruhan ni pula banyak jenis dia. Semua tu akan mengambil ain ro'yah majzum juga. Okey. Untuk kita sekarang ni kita fokus kepada marfu' lah, sebab kalimah ni marfu', ya. Jadi kita pergi kepada leksi logos semula. Kita buat sekarang ni kita buat penerangan terus, ya. Komponen dah selesai, ya. So kita ambil penerangan, kena guna bahasa Melayu lah, ya. Ambil dia lagi leksi logos Jawi, sebab dia dengar. Arab tak dengar, so kita gunakan Jawi. Mana Jawi sini? Non, ro, alif, nga, nun. Penerangan kalimah. Kalimah apa? Anu minum. So anu minum kita dah boleh. Kita ambil ini, kita pergi copy dekat leksi logos Arab, ya. Dan gunakan kekunci Arab lah. Hamzah qata' baris atas, nun baris atas, ya, dan diikuti oleh hamzah berkaki waw, ya. Bagi mereka yang mengikuti kelas-kelas kita terangkan, ya, bagaimanakah boleh berlaku hamzah berkaki waw, hamzah yang berkaki ya, dan hamzah berkaki alif. Nah, itu penggunaan huruf hijaiyah hamzah di dalam Al-Quran yang juga kita perlu kenal dia, ya. Dalam konteks ni kenapa dia hamzah tu berkaki waw, ialah kerana kita bandingkan dia dua-dua, ya. Ada kena bandingkan baris kepada huruf sebelumnya iaitu nun dan baris kepada hamzah itu sendiri iaitu sukun. Ya, so itu cara nak menentukan hamzah ni akan mengambil kaki apa, ya. Dalam konteks ni nun berbaris dhammah, sedangkan hamzah qata' tu berbaris sakinah. So di dalam kumpulan baris-baris huruf melibatkan huruf hamzah ni, dia ada ranking dia, ya. Ada kekuatan baris. Yang paling kuat sekali baris ialah baris dhammah, diikuti dengan baris fathah. Baris yang paling kuat ialah baris kasrah, ya. Kasrah, dhammah, fathah, lepas tu barulah sukun. Jadi maknanya bila ada dua baris macam ni, kita bandingkan yang mana yang lebih kuat, so kaki kepada hamzah tu dia akan mengikut baris itu, ya. So kalau dhammah yang lebih kuat daripada sakinah, sukun, so hamzah qata' tu akan mengambil baris, mengambil kaki waw, ya, kaki waw. Katakanlah sini bukannya dhammah tapi kasrah. Kasrah kata, yang bukanlah kalimah ni, ya, kalimah lain. Huruf sebelumnya mengambil baris kasrah dengan sukun. Kasrah lebih kuat, lebih dominan, so hamzah qata' tu akan mengambil kaki ya, ya. Kalau baris sebelum hamzah tu baris atas fathah dengan sukun, atas pun lebih kuat daripada sakinah, dia akan mengambil kaki alif. Itu cara dia, ya. Kalau dhammah berkaki waw, kalau kasrah berkaki ya, kalau fathah berkaki alif. Itulah, ya, cara. So dalam konteks ni dia mengambil kaki waw sebab nun tu baris dhammah, dan dhammah adalah lebih dominan daripada huruf sukun, dia mengambil lah kaki waw, ya. Okey, lepas tu minu lah, mim baris bawah, kecilkan sikit, mim baris bawah dan nun baris hadapan. Ya. Anu itu penerangan kalimah anu minu. Kita dah buat daripada apa? Daripada
Ini kita sudah kenal dia ya. Dua-dua komponen kita sudah terangkan, jadi kita gabungkan sekali maklumat ni untuk penerangan kalimah. So penerangan kalimah mesti satu ayat. Ya, kalau penerangan komponen dia dua. Kita pecahkan ya. Kalau penerangan kalimah sebab dia sudah menjadi satu kalimah ni ya. Anuk minu tuan-tuan, dia adalah satu kalimah nombor 9. Ya, jadi penerangan dia mesti satu ayat penerangan ya. Iaitu mulakan dengan apa? Dengan hamzah istifham ni dulu ya. Ya, hamzah istifham, lepas tu kita sambungkan dengan penerangan nu'minu tu. Jadi hamzah istifham kita boleh type je lah ya. Hamzah ialah ha mim zai ta mabutah. Hamzah istifham. Ta fa ha alif mim. Dipanggil istifham. Istifham ni tuan-tuan sebenarnya bentuk apa? Bentuk isim masdar wazan ke-10 ya. Kalau saya nak kongsikan dia punya template tu, saya masukkan template ni di sini. Tuan-tuan tengok bahagian isim masdar. Yang ujung sekali ni isim masdar turun ke bawah wazan ke-10. Inilah bentuk dia ya. Istif'alun. Ya, tukarkan fa ni ain lam tu kepada fa ha mim, jadilah istifhamun. Istifhamun ya, istifham. Itulah mana dia adalah isim masdar ya, wazan ke-10. Doktor, dari template tu alif itu hamzah wasal ya, bukannya kotak kan? Bergantung. Ada yang menggunakan hamzah wasal, ada yang menggunakan hamzah Tapi kotak. huruf ini kalimah masdar. Masdar tu kan daripada alif itu alif tambahan kepada wazan yang 9 tu. Okey ya, Jadi kenapa QHS tidak menggunakan hamzah wasal? Sebab apa? Dia adalah kalimah isim ya. Kalau dalam bentuk nakirah dia istifhamun. Tetapi kalau bentuk makrifah menggunakan hamzah wasal, dia ada masalah sikit. Sebab tu kita gunakan ya. Kalau kita nak memakrifahkan dia ya, kalau saya ambil ni kopikan ke bawah ni, masukkan alif lam ta'rifah. Ya, kalau kita ambil hamzah wasal ya, kalau hamzah wasal juga ya, okey, hamzah wasal ni kita lepas tu lam yang sukun ya. So kalau hamzah wasal, apa terjadi di sini ialah sebab hamzah wasal ni tidak berbaris ya. Jadi kalau kita gunakan hamzah wasal, jadi kita kena baca dia apa? Alistifhamun. Lam ni kena sukunkan ya, tapi Arab dia tak cakap alif, dia kata al-istifham. So bermakna yang ni bukannya hamzah wasal ya, dia adalah hamzah kotak yang berbaris bawah. Jadilah al-istifhamu. Tu ya, kena tengok konteks tu juga ya, untuk memahami kenapa kita gunakan hamzah wasal dan bukannya hamzah menggunakan hamzah kotak bukannya hamzah wasal. Hamzah kotak kita gunakan untuk fi'il madhi ya, tapi bukan untuk isim masdar. Macam Islam lah. Islamun ialah, kalau kita tengok dalam template tu, Islam adalah isim masdar, gunakan template kan. Islam ialah isim masdar wazan ke-4. Isim Islamun. Kalau kita tambah alif lam ta'rifah ya, kalau hamzah wasal dia bermasalah sikit.
Ya, so dia kena guna hamzah qata'. Jadi al-islamu. Al-islamu. Kalau dia hamzah wasal tidak berbaris. Jadi kita tak boleh sebut dia al-islam. Dia kena sebut al-islamu. Tapi orang Arab tak cakap al-islam. Dia cakap al-islam. Sebab tu hamzah wasal lebih tepat ya penggunaannya. Saya tahu kadang-kadang ada yang menggunakan hamzah wasal, tapi masing-masing kena faham lah kenapa ya. Sebab setiap suatu tu ada perbahasan dia. Bukannya kita ikut saja ni. Okey. Okey. Sebenarnya dah lebih masa lah ya. Okey. Ingat kita sambung hari Isnin lah ya. Sekarang dia pun sudah cukup masa. Kita akan sambung ya. Jadi penerangan kalimah nu'minu bermula dengan hamzah istifham dulu. Lepas tu kita akan sambung komponen nu'minu tu ialah fi'lun mudhari' ya. Okey, apa kita buat? Ini kita boleh simpan print screen. Okey, dan kalau nak guna ni, kalau tak nak menaip hari Isnin, kita boleh kopikan je ya. Kopikan dia pergi ke Word. Ya, buka Word. Microsoft Word. Okey, tampalkan dia kat sini ya. Kalau tuan-tuan nak tu, kalau nak formatkan dia dulu boleh ya, iaitu pergi dekat menu dia ni ya, sebab kalau tidak nanti kita kena adjust ya. Jadi tukarkan format dia, tuan ambil di sini dalam paragraf tu tukarkan direction dia right to left, sebab jawi dia right to left. Tukarkan siang-siang ya. Jadi bila kita tampal tu nanti dia akan jadi right to left. Tengok betul tak? Okey, kenapa dia? Sebab dia line ni dia tak tu ya. So maknanya word ni kena semua sekali lah ya. Kena semua sekali awal-awal tu kita tukarkan right to left. Ambil right to left. Jadilah right to left dia. Ya, lepas tu kalau nak besarkan, besarkanlah. Nak boldkan contohnya, boleh boldkan ya. Besok kita copy saja ni kepada Lexilogos ya. Okey, so dan jangan lupa simpan, kalau tidak dia hilang ya. So kita masukkan save as, masukkan ke dalam desktop supaya senang kita nak mencari nanti dekat desktop. Lepas tu kita bagi nama pada file tu latihan ayat 13 Al-Baqarah. Letak hari bulan hari ni 20 Oktober 2023 dan simpan dia save. Dia dah selamat dalam desktop tu. Jadi kita pergi ke desktop, buka file ni, kita ambil balik besok, copy dan kita pastekan dia balik dekat Lexilogos ya. Kalau saya nak tunjuk sekarang, kita copykan dia, pergi ke Lexilogos, ambil Lexilogos baru, yang Ctrl V tu dia paste balik lah, dan boleh kita menyambung perbincangan kita ya, insyaAllah. Okey, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Terima kasih doktor.